Kami dari KPWKM amat menyambut baik terhadap pembentangan belanjawan 2025 ini yang diadun dengan prinsip madani ataupun keterangkuman tanpa meminggirkan mana-mana rakyat. Jadi kita tahu negara berada dalam landasan yang begitu tepat, reformasi atau penambahbaikan sekaligus diperkukuhkan, masih didambakan rakyat. Sebenarnya kami pada kali ini kita dapat penambahan bajet berbanding dengan tahun sebelumnya, di mana KPWKM mendapat 3.6 bilion ringgit yang merangkumi program-program pemerkasaan wanita. Tadi tak sempat disebut secara detailnya. Pemerkasaan wanita saja kita dapat 25 juta yang melibatkan pemerkasaan profesionalisme wanita, program perantisan kepimpinan wanita iaitu perantis dan sebagainya. Kita juga ada menerima pemerkasaan institusi keluarga, bajet untuk pemerkasaan institusi keluarga melalui program-program berikut iaitu sebanyak 200 juta ringgit. Dan program pembinaan asas keluarga negara, sebab kita sentiasa menyebut mengenai institusi kekeluargaan dan juga nilai-nilai murni, ianya diterangkumkan melalui bajet sebanyak 200 juta ringgit. Kita juga kali ini untuk Pusat Sokongan Sosial Setempat PSSS, kalau sebelum ini kita hanya menerima 5 juta kalau tak silap, kali ini kita dapat tambahan iaitu 8 juta ringgit, di mana PSSS ini menawarkan perkhidmatan sosial yang memberikan sokongan emosi termasuk bimbingan dan kaunseling kepada kumpulan sasar seperti wanita, kanak-kanak, warga emas dan OKU untuk mengurangkan isu-isu psikososial. Dan kita juga nak memberi penekanan terhadap program pembangunan dan perkembangan kanak-kanak iaitu 9 juta ringgit, di mana ia meliputi subsidi yuran pengasuhan bagi ibu bapa, keluarga berpendapatan per kapita di bawah RM800 untuk bandar dan RM500 untuk luar bandar di taska institusi. Selain daripada itu juga subsidi yuran pengasuhan bagi pendapatan RM5,000 ke bawah di taska komuniti, dan pasukan kebajikan kanak-kanak ataupun pasukan perlindungan kanak-kanak juga dirangkumi di bawah 9 juta ini, dan termasuk juga pusat aktiviti kanak-kanak. Dan selain pada itu juga bantuan dan sokongan kepada ibu bapa serta anak-anak autism ini yang baru bagi kita. Kita amat terima kasih kerana baru minggu lepas kabinet meeting minggu lepas saya menyuarakannya, dan alhamdulillah mendapat 23 juta ringgit bantuan yuran pembelajaran 30,000 anak autism bagi meringankan beban ibu bapa yang layak 15 juta ringgit, dan membangunkan pusat perkhidmatan autism 5 juta ringgit, dan seterusnya peningkatan kadar wang saku kanak-kanak di institusi JKM iaitu 3 juta ringgit. Dan kita ada juga peruntukan kebajikan warga emas merangkumi 1 bilion ringgit, iaitu meliputi wang saku institusi warga emas, bantuan sosioekonomi warga emas dan pusat aktiviti warga emas PAWE, dan juga unit penyayang warga emas UPWE, dan geran operasi institusi warga emas kanak-kanak OKU oleh NGO ada 20 juta ringgit. Saya rasa NGO menunggu pengumuman ini. Peruntukan orang kurang upaya bagi memelihara kesejahteraan hidup 1.3 bilion ringgit. Jadi kita ada juga program 2 years empowerment program Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tahun lepas tak ada, tahun sebelumnya ada. Jadi pada tahun ini kita dapat lagi 2 year program ini, ialah program pemerkasaan, empowerment dan transformasi minda bukan sahaja kepada penerima bantuan JKM dan yang produktif, tetapi juga ahli isi rumah AIR penerima bantuan itu ada 2 juta ringgit. Dan kita ada juga pusat transit sebab kita mempunyai kanak-kanak apabila melepasi umur 18 tahun, mereka tidak dapat tinggal di institusi kita lagi. Jadi kita mewujudkan pusat transit iaitu Anjung Sinar, iaitu pusat sementara bagi menyediakan sistem sokongan sosial kepada kanak-kanak lepasan institusi JKM kita bagi memperkasa potensi kanak-kanak dengan menyediakan
peluang pendidikan dan kemahiran bagi persediaan ke arah mendepani masa hadapan. Kali ini kita dapat 4.5 juta ringgit. Sebelum itu hanya 1.5 juta ringgit. Saya rasa itu saja yang perlu kita kongsikan kepada masyarakat, utama sekali golongan sasaran kita. Terima kasih banyak-banyak. Ya.